Oh, belum lagi. Belum sekejap. Oh, Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita bersama-sama dengan Tuan Alif Haikal pada pagi ini. Kita akan bercakap lagi berkenaan dengan kerjaya sebagai digital marketer. Selamat datang Tuan Alif. ya, selamat datang Puan. Mengapakah saya tidak nampak wajah Tuan? Sebentar. Okey. Baik Tuan, hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana digital marketer mendapat sumber-sumber pendapatan. Okey, baik. Dalam dunia digital marketer ni, sumber pendapatan dia yang paling utama ialah kita dapat bekerja dengan syarikat-syarikat yang memerlukan khidmat ataupun skill digital marketing. Okay. Dan kalau kita bagus, sebenarnya kita boleh pergi sampai company international. Maknanya company ni dia mungkin dia marketing agency ataupun mungkin dia syarikat yang menjual produk atau servis, tapi dia syarikat yang antarabangsa lah. Ini kalau siapa-siapa yang memang ada cita-cita nak pergi sampai ke tahap itu. Cabaran maknanya kita duduk di Malaysia tapi sebenarnya kita bekerja secara international. Ini lebih kepada kepuasan diri kita dalam kerjaya lah. Ada yang cita-cita tu. Ada juga yang bekerja dalam syarikat yang biasa, kemudian dia naik pangkat ataupun dia bertukar tempat kerja di mana syarikat yang lebih besar. Biasanya ni lebih kepada syarikat tu menawarkan gaji yang lebih besar lah dan cabaran dia pun lebih besar. Itu jika kita bekerja, ini biasalah bekerja dengan orang. Tapi selain daripada itu, kita sebenarnya dalam ekonomi gig. Ekonomi gig ni maksudnya kita tak memerlukan pekerja tu berada di tempat kerja. Dia boleh bekerja di mana-mana. Sama ada dia bekerja secara tetap ataupun dia bekerja secara freelance. Sebagai contoh, macam saya sendiri, saya bekerja sebagai freelance di beberapa company. Itu satu juga cara yang kita boleh dapat, dan kadang-kadang saya cakap hybrid lah. Ada orang dia bekerja dengan satu syarikat, dalam sama dia pun ada ambil kerja freelance yang lain. Maknanya mungkin dia buat kerja tu selepas waktu kerja lah, ataupun dia buat kerja tu Sabtu Ahad, bergantung kepada bagaimana dia deal dengan klien. Lain daripada tu, ada juga digital marketer yang dia sudah bekerja dengan syarikat beberapa tahun, kemudian dia berhenti dan buat bisnes dia sendiri. Bisnes sendiri ni boleh jadi bisnes yang tak ada kaitan langsung dengan tempat kerja dia, ataupun majikan di tempat kerja dia itu ambil dia menjadi partner kerana ada kelebihan ataupun kebolehan tertentu. Ini pun ada beberapa kes yang saya sendiri pernah tengok dengan mata saya sendirilah. So dalam maksud yang mudah, peluang untuk digital marketer ni menjana pendapatan ni dia sangat fleksibel. Dia tak terhad ataupun dia tak perlukan masa-masa tertentu. Maknanya kalau kita nak jadi senior level, mungkin kita kena tunggu beberapa tahun untuk tunggu orang yang di atas letak jawatan naik pangkat. Dia tidak begitu. Tuan, digital marketer yang macam mana tu yang boleh sampai naik bekerja dengan syarikat antarabangsa? Okey. Sebenarnya untuk bekerja di syarikat yang antarabangsa tu, dia tak semestinya seorang yang senior level. Entry level pun boleh. Yang utama adalah kita ada skill yang diperlukan oleh syarikat tersebut. Bila kita ada skill
untuk syarikat tersebut kita boleh apply, sebab biasanya dalam interview ataupun dalam training dia akan test skill kita. Kalau kita boleh buat dengan baik, kita akan diterima bekerja lah. Boleh Tuan ceritakan contoh skill yang dicari oleh syarikat antarabangsa itu? Okey, contohnya syarikat tu adalah syarikat agensi yang menguruskan iklan di dalam Google. Jadi dia mencari pekerja yang ada skill untuk menguruskan kempen Google Advertising, Google Ads. Dalam masa sama mungkin dekat bawah tu dia akan tambah skill lain seperti ada kemahiran tentang FB Ads, kemahiran tentang email marketing, dan beberapa kemahiran lain dia akan senaraikan. Tapi biasanya dia akan ada satu kemahiran utama lah. Dia akan mention dalam dia punya job description tu. Jadi kita apply dalam resume, kemudian akan dipanggil interview. Maksud yang lain, mana-mana kebanyakannya biasa adalah skill berkaitan dengan advertising lah. Google Ads, FB Ads, email marketing. Ini 3 yang wajib lah. Akan datang mungkin lepas ni akan ada TikTok Ads, tapi buat masa ni saya kurang nampak sikit lah untuk TikTok Ads sebab benda ni masih baru. Kemudian kalau di Malaysia ni ada syarikat yang masih lagi gunakan SMS marketing, gunakan WhatsApp. So penggunaan teknologi begini dia masih lagi ada permintaan jugalah, tapi dia lebih kepada sub. Yang main skill adalah lebih kepada skill untuk paid advertising, iklan-iklan berbayar macam FB dan Google. Baik, Tuan, untuk mereka yang kliennya adalah klien orang Malaysia lah, syarikat Malaysia. Adakah syarikat antarabangsa yang mempunyai kilang ataupun cawangan di Malaysia, adakah mereka itu menggunakan skill-skill digital marketer lokal ataupun mereka ada tim mereka sendiri di headquarters antarabangsa? Okey, biasanya kalau company luar dia masuk dalam Malaysia, dia akan create team daripada lokal, sebab lokal dia create team daripada lokal ataupun dia hire marketing agency lokal, sebab setiap negara dia ada behavior pelanggan yang berbeza. So kalau dia bawa masuk daripada luar untuk set up digital marketing dalam Malaysia, dia mungkin ada masalah nak faham behavior. So dia tak nak buang masa ataupun buang kos eksperimen dekat situ. So dia dah hire je marketing agency ataupun digital marketer yang ada dalam Malaysia untuk dia set up team dia. Begitu ya, maksudnya kita akan dapat menjual skill kita kepada syarikat antarabangsa, dan itu tidaklah sukar kerana syarikat-syarikat antarabangsa itu memang akan mempunyai tim digital marketer di Malaysia. Betul. Yang ketuanya pun orang Malaysia. Ketua dia mungkin orang Malaysia, mungkin daripada Asia. Dan Asia ya. Okey, begitu. Baik, Tuan. Bagi orang muda yang nanti masuk sekolah digital marketer ABS junior ini, selepas mereka tamat mengikuti semua modul, mereka sudah dikira boleh berpeluang untuk bekerja di syarikat yang menguruskan digital marketer untuk pelanggan-pelanggan luar negara. Okey, yang ini yang ini dia bergantung kepada keperluan syarikat itu sendiri. Tapi daripada skill, kalau syarikat tu memerlukan skill yang kita ada, maknanya dalam ABS Junior ni
kita akan train. Dia boleh buat copywriting, dia boleh gunakan FBX, kemudian dia boleh buat apa lagi, Google Ads. Beberapa skill ni kalau syarikat itu memerlukan, sebenarnya kita dah boleh. Okey. Cumanya dia akan duduk dalam situasi sebagai entry level lah. Ya, ya. Okey. Oh, bermakna memang silibus modul ABS Junior ini memang membolehkan pelajar-pelajar kita mendapat peluang bekerja baik secara freelance maupun bekerja sepenuh masa dengan agensi-agensi yang menjalankan marketer untuk syarikat klien-klien antarabangsanya. Betul. Dia sebenarnya kita boleh bagi gambaran begini. Yang pertama, lepas dia ikut latihan kita selama 3 bulan, mungkin dia akan sambung belajar di universiti untuk diploma ataupun degree. Dalam masa sama dia sebenarnya sepanjang tempoh tu, jika dia berkemampuan, dia boleh buat kerja-kerja freelance. Maknanya macam biasalah student-student yang biasa ni sambil belajar sambil kerja. So dengan duit daripada freelance tu dia boleh bayar dia punya yuran, dia punya makan minum. So kat situ dia dah belajar berdikari lah. So biasanya dekat universiti memang ada golongan pelajar yang macam ni. So anak-anak kita pun mungkin dia akan pergi ke arah itu. Yang kedua, dia mungkin tak ada intention nak sambung belajar ke universiti untuk diploma pun degree. So dia minat lepas habis SPM, asalnya memang dia nak terus kerja. Kemudian baru dia fikir nak sambung diploma atau degree. So yang ni dia boleh terus pergi apply kerja di mana-mana syarikat. Sama ada syarikat lokal ataupun syarikat tu daripada luar negara. Cuma dia kena ada keberanian sebab benda ni benda baru. Jadi dia punya cabaran tu bila kita masuk kerja baru kita boleh buat. Sebab kadang-kadang contoh macam ada setengah syarikat dia tawarkan gaji tu mungkin terlalu tinggi bagi kita. Bagi kita orang baru, biasanya kalau kita entry level ditawarkan gaji mungkin 1,500 ke 2,500 kita rasa okey. Tapi mungkin ada syarikat dia tawarkan entry level tu dah 3,000 ke 5,000. So kita nak tahu kita boleh buat ke tak, kita kena masuk lah. Ini dia punya cabaran dia. Cuma jangan takut sebab pengalaman akan mengajar kita. Tuan tadi sebut perkataan berani. Apa faktor yang menyebabkan kemungkinan pelajar kita kurang berani tu? Apa faktornya? Faktornya biasanya okey, kita baru habis belajar dan dia tak pernah pun uruskan duit syarikat ataupun duit klien untuk spend. Ini saya bagi contoh daripada segi paid advertising lah. Jadi dia takut sebab bila dia buat kerja tu dan rugi, dia kena jawab kepada dia punya manager kenapa rugi. Kalau dia spend 100 sehari, 30 hari 3,000. Kalau dia spend 1,000 sehari, 30 hari 30,000. So dia kena ada tanggungjawab ke atas angka tersebut. Tetapi kalau dia takut, dia takkan belajar bagaimana nak spend duit tu. Jadi maksudnya digital marketer ini diberi peruntukan bajet iklan untuk dibelanjakan. Kalau digital marketer yang task dia untuk paid advertising, dia memang diberikan bajet. Diberikan bajet ya? Untuk dia spend iklan. Kalau dia punya task tak berkaitan paid advertising directly, contoh macam copywriter dia mungkin tak terlibat. So dia tak ada masalah, dia just perlu mengasah penulisan dari semasa ke semasa. Tapi untuk mereka yang paid advertising ni, dia diberi peruntukan. Okay, contohnya macam saya diberi peruntukan 100,000. Macam mana saya nak spend, saya yang kena plan. Tapi di hujung bulan nanti saya kena jawab lah.
ke atas angka tersebut. Apakah yang kena jawab itu? Kalau rugi lah, biasanya kalau rugi. Apa maksud rugi? Apa maksud rugi? Rugi ni contohnya, saya bagi bajet 10,000, so awak punya target KPI, ini contoh kita punya kerja adalah buat iklan ke website. Dalam website tu akan berlaku pembelian, purchase. Okey. So saya bagi awak 10,000, awak kena dapat sale 25,000. Tapi awak tak capai. Bila awak tak capai tu biasanya dia akan define sebagai rugi atau tak capai KPI. Tapi dia pun boleh define rugi kalau dia ada laporan kos. Laporan kos ni kalau dalam jualan retail ni biasalah memang kita boleh generate. Kita boleh tahu sebab kita tahu kos produknya, kita tahu kos iklannya, kos postnya pun kita tahu, kemudian kita boleh tahu grossnya berapa. So dekat situ memang company boleh tahu kita datangkan keuntungan ataupun datangkan kerugian kepada syarikat. Baik, jadi saya terangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, nanti anak tuan-tuan apabila menjadi digital marketer untuk gunakan Google Ads lah katakan, atau FB Ads. Betul. Majikan akan beri bajet, contohnya 10,000 sebulan. Kemudian diberi pula target. Target. Dengan membelanjakan 10,000 sebulan, dia kena dapatkan jualan 30,000 sebulan sebagai contoh. Macam itu. Jadi bermakna dia mesti cari jalan bagaimana nak achieve, ya, nak capai angka jualan 30,000 sebulan menggunakan bajet 10,000 sebulan. Kalau dia tak achieve, dia kena jawab. Betul. Kalau dia achieve, apa yang berlaku tuan? Kalau achieve maknanya dia seorang pekerja yang capai KPI. Kalau dia konsisten capai KPI, mungkin sampai satu tahap dia akan dinaikkan gaji ataupun dinaikkan pangkat. Ataupun kadang-kadang kita boleh dapat satu talent tu dalam masa 3 bulan atau 6 bulan, kita nampak dia sangat konsisten performa dia. So orang yang macam ni biasanya company akan ikat dengan kontrak yang lebih panjang. Company ikat kontrak? Ikat kontrak ataupun kalau mungkin permanent staff, bergantunglah kepada perancangan company. Tapi maknanya sebenarnya sangat susah kita nak dapatkan talent yang sangat bagus dalam masa yang singkat. So kalau kita dapat satu orang yang memang sangat bagus, biasanya company tak akan lepaskan senang-senang lah. Ya. Baik tuan, untuk beginner ya, dia sudah ada latihan, sudah dilatih sewaktu belajar. Adakah dia akan diberi mentoring supaya apabila dia bekerja nanti dia ada tempat bertanya? Okey, yang itu kita kena tengok dekat tempat yang kita bekerja tu. Adakah syarikat ni dia ada department ataupun kita sebenarnya bekerja secara solo, secara sendiri. Contoh biasanya kalau freelance ni, kerja freelance kita tak ada senior dekat atas kita. Memang kita bekerja sendiri. So kalau tuan-puan yang bekerja secara freelance, sebaiknya tuan-puan ada orang di luar syarikat yang boleh jadi mentor kepada tuan-puan untuk jadi rujukan. So macam AB Junior ni dia ada cikgu-cikgu dia, so dia boleh ambil dulu job yang kecil-kecil. Kemudian kalau ada apa masalah dia boleh rujuk dengan cikgu untuk dapatkan panduan apa yang sepatutnya dibuat. Tapi kalau untuk syarikat, bekerja terus dengan syarikat, kalau boleh carilah syarikat yang sekurang-kurangnya owner business tu dia boleh jadi kita punya senior untuk kita jadi rujukan. So jangan kita bekerja tempat yang zero. Maknanya mungkin
mungkin syarikat tu pun sebenarnya baru nak set up department digital marketing. So kita jangan pergi tempat yang macam tu. Sebab nanti kita tak ada siapa-siapa nak guide. Tuan, tadi Tuan sebut ambil dulu job yang kecil-kecil. Apa maksud job kecil-kecil tu? Okey, job kecil-kecil ni biasanya dia ada syarikat ataupun company ataupun pemilik bisnes yang dia nak hire digital marketer tapi dia punya kekangan bajet atau kemampuan bisnes dia tu dia masih tak mampu. Tak mampu sama ada nak ambil full time ataupun tak mampu untuk bayar gaji yang standard. Tapi dia punya task pun dia tak teruk. Tak teruk maksudnya dia bukan task yang besar. Mungkin kita kena jaga iklan tu spend dalam sehari mungkin RM10 ke RM100. Ataupun kalau kita kena buat copywriting mungkin sehari kita kena buat satu copywriting. Ataupun kerjanya kita dibayar ikut task. Sekali set up ataupun sekali kerja dapat sejumlah upah. Dan upah tu pun dibayar mungkin dalam 100, 500, 1000, macam tu. Dia bukanlah macam orang bekerja tetap kan, ataupun dia bukanlah task yang besar macam contoh macam saya sendiri, saya kena jaga iklan kena spend dalam 1000 sehari contoh. Itu task yang besar. So job yang kecil-kecil ni biasanya task dia tak besar, maknanya walaupun kita seorang kita mampu buat, walaupun kita baru kita rasa kita berani nak buat benda tu. Jadi job-job kecil ni pun banyak di luar sana. Cumanya kita kena berani kedepankan diri untuk ambil job-job ni dan cuba. Tuan sebut contoh job kecil tu, contohnya dia perlu spend, belanja, belanjakan RM30 sehari. Apa contoh iklan jualan yang RM30 sehari tu? Contohnya Tuan? Okey, contoh yang paling biasanya kedai makan lah, kedai makan ataupun kedai-kedai yang dia nak buat iklan setempat. Sama ada dia nak buat awareness ataupun dia nak dapatkan prospek, ataupun klinik nak dapatkan pesakit untuk appointment. So untuk dia buat iklan setempat ni, dia akanlah dibayar sejumlah wang untuk dia set up dan dia monitor. So task ni biasanya kita kategorikan task ini untuk task yang mudah lah, ataupun task yang ringan. Kita tak nak kata senang atau terlalu mudah sangat, tapi task ni dia tak berat, dia ringan, kategori ringan sebab cara nak monitor dia tu pun tak kritikal. Tuan sebut ini task kerja Tugasan. kerja yang ringan. Buat iklan untuk klinik, untuk restoran, ini task yang ringan sebab Tuan sebut tadi ini untuk local marketing aja, untuk iklan kawasan setempat saja. Baik, dari segi kerjanya, apa sebab Tuan katakan iklan untuk klinik, untuk kedai makan ni ringan? Apa sebab dia ringan? Okey, sebab biasanya dengan contoh merujuk kepada contoh yang saya bagi tadi, sebab tugas ni biasanya kita akan monitor result dia sebulan sekali ataupun mungkin 2 minggu sekali. Dan kalau kita nak tengok hari-hari pun kita tak akan nampak impak dia. Dia perlu tempoh yang panjang dan selepas satu tempoh baru mungkin kita akan fikir untuk tukar kempen yang lain. Bukanlah kita nak kata lepas kita set up iklan tu kita tinggal tak tengok langsung. Tapi maksudnya untuk kita buat perubahan ataupun buat adjustment ke atas iklan tu mungkin kita kena tunggu satu tempoh yang panjang. Berbeza dengan task yang kita kena monitor tiap-tiap hari. Maknanya setiap hari kita kena buat iklan yang baru untuk gantikan iklan yang tak perform. Yang ini lebih berat sebab tiap-tiap hari kita kena gantikan iklan yang dah tak perform. Sedangkan task yang saya bagi contoh tadi, kita kena tunggu satu tempoh mungkin sebulan baru kita
bentangkan hasil dia, baru kita bincang nak tukar yang baru, tukar apa. Dalam arti kata lain, secara umumnya kerja tu sebulan sekali. Tetapi dia masih ada lagi kerja-kerja kecilnya yang dilakukan setiap hari. Tetapi kerja besarnya adalah sebulan sekali. Oh, kalau macam itu, contoh kerja besar adalah kita kena buat iklan. Iklan tu maksudnya poster iklan atau apa tuan? Yang ini juga bergantung kepada tugasan, perincian tugasan. Tapi kalau saya sendiri bila saya sebut iklan tu, dia tulis copywriting, dia set up design gambar, tapi ada juga syarikat yang dah memang ada designer, so kita yang kena bagi instruction ataupun guide kepada designer untuk gambar yang macam mana akan dibuat. Kemudian kita set up iklan, set up target iklan, kemudian kita run. Job kecil ni maksudnya lebih kurang contoh buat satu iklan, kemudian run iklan tu selama 1 bulan sebagai contoh. Tengok apa hasilnya. Sebelum nak tukar iklan baru sebagai contoh. Betul. Okay. Manakala job yang besar tu maksudnya hari-hari kena buat iklan baru. Betul. Tuan, cuba tuan terangkan produk atau servis atau bisnes yang macam mana tu yang kena buat iklan hari-hari. Okey. Yang ni saya cuba explain strategi atau taktik tu masih sama. Contohnya kita nak dapatkan pelanggan. Tetapi iklan yang kita run tu mungkin tiap-tiap hari dia akan berubah-ubah sebab kita pakai kreatif yang berbeza-beza. Objektifnya mesti sama, dapatkan pelanggan untuk syarikat tersebut. Tapi gambar, mungkin gambar dengan background yang berbeza ataupun gambar dengan model yang berbeza ataupun ini kepelbagaian kreatif ataupun kepelbagaian copywriting. So sebab kalau kita cuma bila kita spend dengan jumlah bajet iklan yang besar, kalau kita cuba bergantung harap kepada satu jenis iklan, dalam media sosial ni dia akan jadi bosan. Frekuensi dia tentulah tinggi sebab kita spend dengan jumlah yang besar. Jadi kerana frekuensi kekerapan dia tinggi, berulang-ulang tu dengan sangat cepat, jadi dia tak akan trigger kita punya audience untuk engage dengan kita punya iklan. Jadi dia ada keperluan untuk kita sentiasa ada iklan yang baru. Dan ini pun masalah yang biasa berlaku dekat kebanyakan bisnes. Bila dia datang kelas, dia akan tanya kenapa iklan saya awal-awal perform, lepas tu dah tak perform. Sebenarnya dalam iklan itu normal. Sebab tu tanggungjawab orang yang beriklan, dia kena sentiasa hasilkan iklan yang baru. Tapi objektif kempen dia masih sama, iaitu dapatkan pelanggan. Tuan sebut istilah iklan tak perform. Maksud perform tu apa? Okey, iklan tak perform ni saya rujuk kepada biasanya tugasan kita ni untuk dapatkan pelanggan ataupun dapatkan prospek. So kita ada target untuk kos dapatkan satu pelanggan ataupun dapatkan satu prospek. So kalau dia lebih daripada target kita, katakanlah kita target kos dapatkan satu pelanggan RM20 sebagai contoh. Tapi kita dapat RM25 secara purata untuk hari tersebut. So kita boleh katakan iklan kita tak perform. So dia melebihi prestasi yang kita target. Macam tu yang kita kata tak perform. Jadi tugasan digital marketer ni untuk dia repair supaya dia dapat turunkan kos tersebut. Okey. Bagaimana kita tahu kos mendapatkan iklan itu RM25 ataupun RM20? Okey, kita boleh tahu sebab sebagai digital marketer, mereka ni dia ada standard report iklan yang kita update tiap-tiap hari. So kalau angka tu tak datang directly daripada website ataupun daripada iklan, contohnya kos iklan kita boleh tengok dalam
FB Ads ataupun dalam Google Ads. Tapi jumlah pelanggan mungkin kita kena tanya tim sale berapa pelanggan yang masuk. So angka tu dia perlu ambil, dia perlu record. Sebab angka ni dia akan analisa. Tugas digital marketer ni selain buat iklan, dia ada satu lagi part selepas iklan, iaitu dia kena analisa. Sebab daripada analisa tu dia akan buat keputusan sama ada iklan tu patut diteruskan ataupun ditukar baru. Tuan sebut perkataan analisa. Apa yang dianalisa tu? Okey, apa yang dianalisa ni ialah angka-angka yang berkaitan dengan kempen iklan kita. Dari mana angka-angka itu diperoleh? Angka-angka itu diperoleh daripada medium iklan yang kita gunakan. Contohnya seperti FB Ads, dia ada dia punya dashboard, dia ada paparan utama dia untuk kita ambil angka-angka yang berkaitan dengan kita punya target KPI. Yang kedua daripada sekeliling kita. Sekeliling ni maknanya kalau kita tak ada angka jumlah pelanggan dan jumlah jualan, mungkin bahagian jualan yang akan bagi kita angka untuk kita masukkan dalam report kita. Jadi angka-angka ni kita akan baca, sebab setiap angka ni dia ada maksud-maksudnya kepada iklan. Selain maksud untuk akaun lain, maksud untuk jualan lain, tapi untuk iklan maksud besarnya adalah kita nak tahu iklan kita ni untung atau rugi. Ataupun capai KPI atau tidak capai KPI, capai target atau tidak capai target. Barulah kita boleh kata, oh iklan ini kita kena tukar yang baru, ataupun iklan ini kita boleh teruskan, tak ada masalah. Oh, jadi bermakna perkara-perkara yang Tuan baru terangkan tadi tu, bagaimana mendapatkan angka-angka statistik yang akan dianalisa, bagaimana cara menganalisa tu, itu semua akan diajarkan kepada pelajar-pelajar kita. Secara asasnya pelajar-pelajar kita akan belajar skill-skill ni. Kemudian mereka akan lebih mahir bila mereka mula menguruskan iklan. Sebab lepas belajar mereka akan jika mereka bekerja, mereka akan praktis ilmu tersebut. Makin banyak angka yang mereka lalui ataupun mereka monitor, makin mahir mereka untuk analisa. Dan sebab itulah digital marketer ni sampai satu tahap mereka memang dibayar mahal. Sebab tugas-tugas ni dia, yang saya ceritakan tadi sudah menjadi tugas-tugas yang rumit. Apa maksud menjadi tugas yang rumit itu? Sebab bila kita perlu monitor setiap hari, so analisa tu pun berlaku setiap hari. Dia tidak boleh tertinggal walaupun satu hari. Ini juga yang biasa berlaku dekat SME. Owner business sibuk, jadi dia tak sempat nak monitor iklan. Lepas 3-4 hari, ni walaupun 3-4 hari, kita bukan cerita terlupa nak tengok seminggu atau sebulan, 3 hari rupanya iklan tu rugi. Okey. Oh, jadi kerja-kerja digital marketer menjadi makin rumit, ya? Makin rumit. Lagi besar makin rumit. Lebih besar bajetnya, makin rumit kerja-kerjanya. Betul. Kerana perlu monitoring, ya. Tiap hari dimonitor. Betul. Yang dimonitor tu apa, Tuan? Yang dimonitor tadi angka-angka yang menunjukkan kalau KPI-nya untung dan rugi, dia nak tengok untung atau rugi kempen tersebut. Pada hari itu? Ya, pada hari itu. Contoh macam hari ni kita run, iklan berjalan, hari ni iklan berjalan. Besoknya kita akan ambil angka-angka semalam dan kita baca. Dan automatik kita akan boleh tahu semalam rugi atau untung, semalam capai target atau tidak. Jadi apabila katakanlah ya iklan untuk kedai makan, didapati jualan pada hari itu melebihi target. Target RM2,000 tapi jualan pada hari itu RM2,300. Jadi apa tindakan
setelah kita tengok, hari ni untung lah, digital marketer nak buat apa? Tak buat apa-apa lah kat atas iklan tu. Sebab iklan tu elok, dia perform. Gitu. Dia capai prestasi. Okey. Yang kita tak nak ialah iklan rugi. Sebab bila iklan tu rugi, dia akan jadi macam snowball effect. Satu hari rugi, hari kedua pun rugi, hari ketiga pun rugi. Sebab biasanya sepatutnya bila iklan rugi, kita kena betulkan iklan. Betulkan iklan tu maksudnya apa, Tuan? Okey. Dalam iklan tu, dalam angka-angka data iklan yang kita akan baca, kita akan tahu iklan ni dia sebenarnya bermasalah di bahagian mana. Mungkin dia bermasalah di bahagian copywriting, mungkin dia bermasalah pada gambar, mungkin dia bermasalah dari sudut teknikal. Contoh kalau kita pakai WhatsApp, link WhatsApp tu problem. Rupanya link WhatsApp tu tak berfungsi seperti biasa. Klik-klik tapi tak masuk WhatsApp. Ataupun mungkin frekuensinya sebenarnya dah tinggi. Dah tinggi, kalau dalam istilah dia creative fatigue. Maknanya orang dah terlalu kerap tengok iklan kita, orang dah bosan. Ya. Mungkin nak kena tukar baru. So nak kena tukar baru, itu beberapa contoh tindakan yang akan dibuat. Dan tindakan ni dia berbeza-bezalah mengikut kempen yang kita buat. Cuma maksudnya bila rugi, itu perkara yang kita tengok, kemudian kita kena tukar ikut keputusan tersebut. Jadi bermakna untuk pelajar-pelajar kita akan galakkan mereka buat kerja-kerja kecil dulu. Betul. Kerja kecil ini maksudnya cari pelanggan di kawasan kita dulu. Betul. Klinik, ataupun kedai motor, kedai dobi, kedai makan, ataupun betul, ataupun bekerja di syarikat-syarikat yang kecil dulu. Ataupun bekerja di syarikat-syarikat yang kecil dulu. Syarikat yang kecil ni, Tuan, biasalah dia punya founder tu bukan dia tahu sangat digital marketing kan. Nanti dia arahan dia tu tak masuk akal macam mana? Yang ini dah masuk part. Kita kena pandai memilih majikan. Betul. Tapi disebabkan mereka ni belajar di ABS Junior. Jadi di ABS Junior ni mereka boleh tanyalah cikgu-cikgu mereka, syarikat begini-begini okey tak dia nak bekerja. Sebab macam saya ceritakan sebelum ni, business owner ni pun ada persatuan dia. Kan? Jadi bila kita tanya dengan cikgu kita ni yang juga orang bisnes, mungkin dia kenal. Jadi dia boleh bagi nasihat ataupun bagi gambaran kalau dia syarikat ni kalau dia bekerja macam mana keadaan dia. So kita yang nak bekerja ni kita boleh buat pertimbangan lah, adakah tempat bekerja macam tu sesuai untuk kita bekerja. Jadi bermakna tip-tip inilah ya, tip-tip bagaimana memilih pelanggan kecil yang pertama, ini semua akan diajarkan. Betul Puan. Tu sangat penting sebab kalau kita salah pilih pelanggan pun masalah jugalah kita nak menguruskannya. Bagaimana dengan memilih produk? Katakanlah ya, founder tu abang sepupu kita sendiri. Tapi produknya tu ada atau tidak ciri-ciri produk yang mudah dimarketkan dan ciri produk yang susah dimarketkan? Ada atau tidak? Macam panduan lah, macam panduan. Kalau ikutkan kita akan belajar benda ni dalam topik ataupun dalam kelas tentang marketing. Sebab benda ni memang sangat kritikal sebab sebelum kita terima klien memang kita kena tahu adakah tugasan ni kita boleh ambil untuk diuruskan atau tidak. Jadi dalam marketing kita akan belajar, contoh kalau produk, adakah produk ni red ocean ke blue ocean ke, kemudian
macam mana kita nak tahu kompetitor yang ada dalam market ni, apa lagi risiko dan kos yang kita perlu uruskan. So benda-benda macam ni memang kita sebenarnya kalau kita belajar memang tak ada pilihan, kita memang kena ajar. Kalau kita tak ajar perkara ni kepada kita punya student, nanti student kita ada bermasalah lah nak uruskan klien. Ya. Ini bagusnya ya Tuan ya. Kita belajar daripada guru-guru yang mengamalkan digital marketing. Jadi guru-guru tu pernah tersalah pilih founder, tersalah pilih produk, tersalah pilih market umpamanya. Jadi mereka boleh turunkan pengalaman mereka dalam bentuk panduan-panduan yang mudah diikuti oleh pelajarnya. Betul. Tuan, seandainya pelajar-pelajar kita satu hari nanti mereka pun hendak membuka syarikat agensi digital marketing. Lazimnya mereka perlu bekerja berapa tahun dululah sebelum patut buka agensi sendiri. Okey. Kalau ikut daripada pemerhatian saya lah di sekeliling saya, kebanyakan kawan-kawan yang buka agensi sendiri, mereka ni sebenarnya bekerja tidaklah terlalu lama. Terlalu lama maksud saya boleh kata secara puratanya 5 tahun mereka bekerja, kemudian mereka dah boleh buka agensi mereka sendiri. Tapi mungkin ramai akan tanya, kalau semua orang buka agensi, bukan jadi terlalu banyak ke syarikat? Tapi yang ni ibu bapa perlu faham, digital marketing ni dia ada satu pekerjaan yang talent dia tak ramai. Kemudian talent yang nak buat kerja tu dia ada capacity dia. Jadi dalam maksud lain, satu syarikat agensi marketing ni dia sebenarnya dia tak boleh terima terlalu banyak job dalam tempoh yang singkat sebab dia capacity dia terhad. Contoh macam saya sendiri pun paling banyak saya sanggup handle 5 klien. Itu pun dengan ada yang hardcore, ada yang biasa, ada yang medium. So, maksud hardcore tu apa Tuan? Hardcore ni maksudnya, okey, saya ada satu klien yang saya kena handle, spend iklan dia sehari 10,000. Second level kena spend sehari 2 ke 3,000. Yang lain-lain tu dekat bawah. Tu maknanya bukan 5 klien saya tu semua spend 10,000 sehari, tak. Kalau macam tu kepala saya pun dah botak. Ini pun dah banyak uban. Tapi nak maksudnya manusia tu ada kapasiti, walaupun ada talent ada kapasiti. Jadi sebab tu syarikat memang sentiasa cari talent baru. Sebab talent yang sedia ada mungkin dia akan naik ke senior level, mungkin dia dah jadi manager. So dia perlukan orang baru untuk masuk untuk gantikan. Dan sebab tu juga banyak marketing agency yang dibaru buka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbincangan kita hari ini, kita sudah nampak bagaimana profession kerjaya sebagai digital marketer ini menjalankan kerja-kerjanya. Kalau kerja job kecil-kecil, apa ciri-ciri job kecil? Kalau job itu besar, apa ciri-cirinya? Dan bagaimana tiap-tiap pelajar ABS junior ini nanti akan masuk pasaran selepas tamat kursus. Dengan kelebihan di ABS Digital, guru-guru mereka adalah pengamal, bukan penteori, tapi pengamal.
Dengan itu ada kelebihan mentoring, ada kelebihan modul yang lebih praktikal, yang lebih relevan dengan keperluan pasaran. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Alif. Beri satu nasihat kepada ibu bapa, satu last nasihat kepada ibu bapa yang mungkin ada anaknya sesuai untuk kerjaya sebagai digital marketer. Okey, kepada ibu bapa yang anak-anak mereka ada kecenderungan kepada media sosial dan digital marketing, ataupun mereka ni sebenarnya kita tak pernah beritahu, sebab biasanya mak ayah terdedah kepada kerjaya yang kita dah signifikan tahu di sekolah, seperti doktor, peguam, engineer. Mereka kurang terdedah. Mungkin paling jauh kita ingat kerjaya ni dalam IT. Sebenarnya ini adalah kerjaya yang kita patut beri pendedahan kepada anak-anak kerana dia ada potensi untuk 5 tahun. Bukan sekarang. Sekarang ni kita nampak dia macam baru, kalau anak tu macam baru lahir. Lagi 5 tahun, kerjaya ni dia akan jadi matang. Jadi kita kena tempatkan anak-anak kita di situ. Sebab dalam masa yang sama ada kerjaya lain yang permintaan dia dah berkurang. So kalau kita mak ayah memang kita ada kecenderungan ataupun kita rasa pentingnya untuk masa depan anak kita dari sudut berkejaya, so kita kena beri pendedahan kepada anak-anak kita. Kemudian terpulang kepada dia, adakah dia minat. Kalau dia minat, dia akan teruskan. Kalau dia tak minat, tak ada masalah. Kurang-kurangnya kita sudah tunaikan tanggungjawab kita untuk beritahu mereka. Itu saja Puan. Terima kasih Tuan Alif. Itulah dia nasihat Tuan Alif pada hari ini kepada ibu bapa supaya dedahkan anak kita awal, supaya anak kita ada pilihan. Jadi mereka sudah tahu kalau mereka hendak pilih pun mereka pilih dengan pengetahuan. Kalau mereka tak hendak pilih pun mereka tak pilih kerana berdasarkan pengetahuan juga. Baik, sekianlah sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis Oh, Puan dah belah.